Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat pagi cikgu ucapkan kepada para pelajar semua. Okey, semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, dan masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran ya. Okey, kita nak sambung subtopik 2.1. Okey, rujukan dalam buku teks ialah bermula daripada muka surat 45 sehingga muka surat 48. Okey, iaitu kamu akan belajar tentang membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey, cikgu nak mulakan. Okey, sebelum cikgu nak terangkan. Okay, kita imbas kembali lah ya. Okay, analogi. Okay, analogi bila kita cara untuk menambah masa Okay, sebab sekarang ni melibatkan operasi tambah. Okay, katakan sekarang ni, contoh okay, katalah, nilainya 2 jam, 45 minit. Okay, tambah dengan 37 minit. Okay, secara kebiasaannya, apa yang cara kita buat ya? Kita biasanya kita akan buat satu jadual kan? Satu jadual. Okay, kita akan bina jadual tu ada rumah. Okay, bahagian rumah untuk jam dan bahagian rumah untuk minit. Okay. Okay, kemudian kita tambahkan. Okay, kita mula dekat, bermula daripada bahagian sebelah kanan. Okay, bahagian tempat untuk minit. Okay, so kita tambah. Okay, kemudian kita dapati bahawa sekiranya nilai nilai bahagian minit tu lebih daripada 60, biasanya kita akan buat apa? Kita akan tolak, betul tak? Okay, kita akan tolak dengan 60. Okay, kalau kita tahu 82 tu, nilai 82 melebihi 60 minit. Okay, kerana 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Okay, jadi 60 minit ni kita akan bawa, kan? Kita tukarkan dia kepada jam, bermaksud 1, tambah 1. Okay, so 2 tambah 1 dapat 3. Okay, jadi jawapan dia 3 jam 22 minit. Okay, sebenarnya kalau cikgu nak kaitkan dengan asas sebenarnya masa ni yang 60 minit ni adalah kita katakan asas 60. Okay, jadi konsep ni yang kita nak guna. Okay, cara ni kita nak guna untuk kita selesaikan operasi tambah dan tolak. Okay, seterusnya kita lihat satu lagi contoh. Okay, kita nak tambah untuk nombor biasa. Okay, ini adalah asas 10. Okay, kalau kita ingat balik setiap asas tu dia ada digit kan? Okay, digit dia kamu kena ingat balik. Okay, kalau asas 10, digit dia terdiri daripada 0 hingga 9. Okay, contoh. Okey, 657,364 tambah 87,915. Okey, jadi penerangan cikgu ni, cikgu bina jadual kita nampak dalam kerja tu. Okay, sekejap ya. Belum. Oh, itu tak. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Mori kata abang cakap lama tengok online. Okey, sekejap cikgu sambung.
Okey, kemudian kita buat penambahan. Okey, bermula daripada kiri lah. Daripada kanan, bahagian kanan, paling hujung sekali kan. Okey, 4 tambah 5, okey 9. Okey, 9 tambah 1 adalah 10. Oh, ya? Ya Allah, ya Tuhan. Ya ke? Stop sharing. Okey, sekejap. Listen more and more. Sekejap ya. Kita nak keluar ni. Sekejap. Okey, tadi boleh faham tak yang tadi? Analogi untuk cara menambah masa tadi. Yang ni tadi boleh nampak skrin kan? Okey, sekarang ni cikgu nak ajar, sekarang ni cikgu nak kaitkan pula. Okey, dengan tambah nombor biasa. Maksudnya ini merujuk kepada asas 10. Okey, maksudnya kalau asas 10 ni digit dia terdiri daripada sifar hingga 9. Okey, so sekarang ni kita nak buat penambahan. Okey, sekarang ni kan bila kita tambah, okey 9 tambah 1 dia 10 kan. Okey, sekarang ni digit dia sifar hingga 9. Jadi 10 tak boleh. Kita tak boleh masukkan nilai 10 tu. Okey, kalau ikut cara tadi kan, ikut kaedah cara untuk penambahan masa tu, okey maknanya kalau dia nilai dia 10 ke atas, kita kena tolak. Okey, kita tolak 10. Okey, bila tolak 10, okey maknanya kita akan tambah 1 dekat atas. Okey, so 9, 10 tambah 3 dapat 13. Okey, dapat 13. Kita tolak 10. Okay, kita naik satu lagi. Okay, dapat 15. Okay, kita tolak 10. Kita naik satu. Okay, dapat 14. Tolak 10. Satu dapat 7. Okay, jawapan sebenar dia nanti. Okay, tengok ya. 9. Okay, so maknanya 10 tolak 10 sifar. 13 tolak 10, 3. 15 tolak 10, 5. 14 tolak 10, 4. Okay, so jawapan dia 745,309. Okay, satu lagi. Cikgu nak tunjuk. Okey, sekarang ni kita nak lihat contoh. Okey, kita nak lihat contoh. Okey, kaedah yang cikgu tunjukkan ni kan. Okey, ini dikatakan kaedah lazim. Maknanya tambah cara biasa. Okey, tambah cara biasa. Cuma sekarang ni, okey, yang dekat, kalau kaedah lazim ni, yang dekat sini. Kamu kena faham kat sini. Dia punya asas tu, untuk penolakan tu, dia tengok kepada soalan. Okey, yang contoh cikgu bagi ni asas 10. Okey, kita tengok contoh... contoh 10 ke contoh 11? Contoh 10. Okey, contoh 10 adalah operasi kan? Okey. So, hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, ini adalah asas 2. Okey, dia sebenarnya terdapat dua kaedah. Okey, kaedah yang paling mudah, lebih mudah adalah kaedah lazim. Okey, kaedah yang kedua melibatkan penukaran asas. Okey, yang itu cikgu akan tunjuk juga contoh dia. Okey, sekarang ni untuk kaedah lazim ya. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, so maksudnya kita susun nombor tu. Okey, satu-satu sifar asas 2 ditambah dengan 112 asas 2. Okey, cikgu buat kaedah kolom lah Okey, kolom.
Dua ke satu? Satu ya? Oh, satu. Okay. Okay, kemudian kita tambah. Okay, sifar tambah satu, satu. Okay, satu tambah satu, dua kan? Okay. Okay, sekarang ni kalau dua, okay, dia kan kalau sebab kalau digit untuk asal dua, digit dia hanya sifar dan satu saja. Okay, jadi dua tak boleh. Okay, sebab tu kita guna kaedah, maksudnya dia akan tolak dua. Tolak dua sebab dia menggunakan asas dua. Okay. So sekarang ni, okay, bila kita tolak, maknanya kita kena tambah satu tau. Dia akan tambah satu dekat atas. Jadi macam kita tambah biasa kan. Saya satu, maksudnya satu tambah satu tambah satu. So jawapannya sini tiga. Okay, so tiga ni pun tak boleh. Sebab dalam asal dua ada digit sifar dan satu. Jadi kita kena tolak dua. Okay, tolak dua. Okay, bila tolak dua, maksudnya dia ada baki satu kan. Okay, satu tu maknanya dia kena ada tambah lagi satu ruang lagi. Okay, maksudnya dia tambah satu kat sini. Sini kawasan ni maksudnya dia kosong kan. Maknanya dia sifar lah sebenarnya. Ni mau pergi sifar. So maksudnya sekarang ni, okay, tengok ya jawapannya macam mana. Okay, satu, sifar, satu. Tadi satu kan? Okay, satu. So jawapan dia satu, satu, sifar, satu. Okay, asas dua. Okay, sekarang ni kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua, kalau dia, okay, dalam buku teks pun dia ada dua ruangan kan. Okay, untuk melibat penukaran asas ni, okay, cara dia, okay, asas, okay, daripada soalan, okay, asas tersebut kena tukar. Dia mesti akan tukar kepada asas 10. Okey, ni kaedah lazim. Satu ni maknanya kaedah lazim. Yang kedua, kaedah penukaran asas. Okey, soalan, okey, sekarang ni dia punya soalan dia punya nombor dia 1, 1 sifar asas 2. Okey, kamu kena tukar kepada asas 10. Okey, ingat tak macam mana nak tukar asas 10? Kalau tak ingat, kamu kena rujuk balik buku, rujuk balik yang lepas Okey, cara dia kalau ingat balik sebenarnya dia mesti ada nilai digit kan. So sini 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sebab dia sini kita guna asas 2. So nilai digit dia melibatkan asas 2 lah. Okey. So kita kira lah. Okey. So sekarang ni 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1 tambah sifar darab 2 kuasa sifar. Okey. Dapat berapa? 4. Tambah 2 tambah sifar. 2 kuasa sifar 1 kan? 1 darab sifar. Okey. So dapat 6 asas 10. Okey, satu lagi. 1, 1, 2 asas 2. Kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, 1 darab 2 kuasa 2. 1 darab 2 kuasa 1 tambah 2 darab 2 kuasa 1. Okey, 4 tambah 4 tambah 2 tambah 1.
7 asas 10. Okey, lepas tu langkah ni, okey, bila kita dah tukar kan asal 2 kepada asal 10, okey, lepas tu kena tambah. So, maknanya 6 asas 10 dia kena tambah dengan 7 asas 10. Okey. Okey, sekarang dapat 13 asas 10. Okey, untuk dapatkan jawapan dia kepada asal 2 ni, guna kaedah pembahagian berulang. So, maknanya 13 ni, okey, bahagi balik dengan asal dia berapa? Asal 2. Okey, bahagi dengan asas 2. So, kaedah ni misalnya lebih panjang lah. Dia ambil masa sikit. Lebih ambil masa. So, kau bahagilah. Okey. So, sini tinggal ni bagi. Dapat berapa? 1, 2, 4, 3, 4. Okey, so baca, dia punya jawapan dia baca dari bawah ke atas. Okey, so dapat 1. Okey, nanti cara tulis dia lah. Cara tulis dia nanti di sini. 1 sifar asal 2 tambah 1 2 asal 2 bersamaan dengan 1 sifar 1 asas 2. Okey. So ini cara dia untuk penukaran asal. Okey, untuk contoh yang berikut itu pun sama juga. Maksudnya untuk pertukaran asas tu langkah dia sama. Okey, tukar dulu kepada asas 10, lepas tu bahagi kepada asas yang sama tu. Kalau untuk bahagian untuk B kan, okey, soalan dia asas nombor dia 8. Jadi nanti kaedah dia punya pembahagian berulang nanti kamu kena bahagi dengan 8. Okey, untuk C tu adalah asas 9. Nanti bahagi dengan 9 untuk dia punya kaedah pembahagian berulang tu. Macam tu. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak teruskan lagi contoh. Okey, fokus kita pada kaedah lazim lah ya. Okey. So tadi A, okey sekarang B. Okey, sekarang ni asas 8. Okey, sebenarnya kita tuliskan asas 8 ya. Tadi okey, yang tadi kena asas 2 kita tulis Okey. Okey, sekarang 5 tambah 3, 8. Okey, dia macam ni. Kalau sekarang ikut asas dia, kalau dia pergi tolak tu kan, dia kena tolak asas 8 sebab sekarang ni soalan melibatkan asas nombor 8. Okey, dia kalau 8, maksudnya kalau asas 8 ke atas baru kena tolak. Okey, so sekarang sebab apa? Ingat balik, kalau asas 8 dia punya digit dia punya digit nombor dia sifar sehingga 7 saja. Sebab tu dia kena tolak. Kena tolak dengan 8. Okey, bila tolak 8, maknanya kita tambah 1 di atas. Okey, 7 campur 7, 14 campur 1, 15. Okey, 15. Okey, dia dah lebih kan? 8 ke atas, maksudnya 8 ke atas dia tolak. Okey, tolak 8 lagi. Tolak 8, naik 1 atas. Okey, 6, 7, 8. Okey, so maksudnya dia naik 1. Okay, 1 ni kalau di kosong ni dia maknanya sifar dah, 1 tambah sifar. Maknanya nilai dia nanti akan jadi 1 So 8 tolak 8 sifar. 15 tolak 8. 7. 8 tolak 8 sifar. Okey, jadi dia punya jawapan dia 1 sifar 7 sifar asas 8.
Okey, sekarang ni, okey, berdasarkan dua contoh yang cikgu dah tunjukkan ni, boleh tak pelajar pula buat? Okey, guna langkah yang sama. Okey, ikut langkah yang cikgu ajar ni. Okey, cuba kira untuk C. Okey, cuba buat C. Cikgu bagi masa dalam 5 minit lah. Okey, cuba buat sekarang. Dapat tak jawapan sama dengan buku? Okay, cuba ikut kaedah ni, ikut cara ni ya. So maknanya nanti kamu buatlah maksudnya dia punya pernyataan tu okey ikut ayat buku lah kan. Maksudnya 6 7 3 asas 8 tambah 1 7 5 asas 8 bersamaan 1 sifar 7 sifar asas 8. Okey, 5 minit dari sekarang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Tela. Nak apa jadual buku, jadual kedai buku. Boleh saya ada. Boleh. Saya hantar ya banner tu. Alright. Oh ya, sama. Okey, ada dah siap ke? Okey, dapat jawapan? Dapat. Okey, cikgu tunjukkan jugalah kalau ada yang masih tak faham ataupun nak cek jawapan ni kan. Okey, so C 1837 asas 9 tambah 76 59. 765. 765 asas 9 okey. Cikgu ajar guna kaedah kotak. Tapi kalau kamu dah faham, sebenarnya tak ada kotak, tak ada kolom tu pun tak apa. Sebab cikgu ni nak ajar nak bagi faham. Tu sebab tu cikgu tunjuk ada kolom tu. Okey, ini kita buatlah extra satu kolom kat sini. Okey. So 7 tambah 5 12. Ingat kalau dia lebih, maksudnya kalau asas 9 ni maknanya dia kalau 9 ke atas lebih dia akan tolak. So tolak 9. Okay, bila tolak 9 tu dia akan tambah 1 lah automatik. Yes, macam kita kaedah lazim seperti biasa. Okay, so dia akan jadi sini 10. Okay, maksudnya tolak 9. Naik 1 jadi 16. Okey, kalau dua tu dia kurang dia kurang daripada 9, jadi tak perlu tolak. Tak perlu tolak. Okey, so jawapan dia 12 tolak 9 3. 10 tolak 9 1, 16 tolak 9 7. Okey, bawa turun dulu. Okey, jadi jawapan dia cara tulis dia maknanya 1837 asas 9 tambah 765 asas 9 sama dengan 2713 asas 9. Macam tu.
Okey, kalau semua dah faham, okey, cikgu nak teruskan operasi tolak pula Okey, operasi tolak. Okey, cikgu ambil analogi lagi tentang konsep tolak masa Okey. Katakan sekarang 2 jam 37 minit tolak 40 minit. Kita biasa akan buat jadual. Okey, bahagian rumah jam, bahagian rumah minit. Okey, sekarang ni kan 37 minit ni tak cukup dia nak tolak 45. Okey, jadi biasa kita akan pinjam kan daripada bahagian jam ni. Okey, dia tinggal 1. Okey, bila pindah kepada ke bahagian rumah minit ni, maknanya dia akan jadi 60. 1 jam 60 minit. Okey, sekarang ni baru boleh tolak. Okey, so nilai sekarang 97 tolak 45 dapat 48. Okey, so jawapan dia 1 jam 48 minit. Okey, sekarang ni kita tengok pula operasi tolak nombor biasa Okey, asas 10. Okey, kita tolak daripada hujung bahagian kanan. Okey, 9 tolak 5, 4. Okey, 3 tak cukup kan? 3 tak cukup. Jadi apa kena buat? Okey, biasanya kita akan pinjam kan? Okey, bila pinjam tu maknanya kan kita mula-mula maksudnya kita pinjam daripada bahagian nombor di bahagian sebelah ni kan? Okey, kalau untuk konsep sebenarnya sini kita tak 10 dulu. Okey, 10 ni pinjam. Dia tinggal 9. So, sini akan jadi 13. Okey, nombor di sini akan jadi 9. Okey. So, 13 tolak 8. 5. Okey, sifar. 9 tolak 6. 3. 9 tolak 8. 1. 2. Okey, so ni jawapan dia. Okey, sekarang ni kita akan guna konsep yang sama ni, macam kita tolak jam ni dengan contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey, untuk jawab operasi tolak asas nombor. Okey, contoh 11. Okey, 11A. Okey, ini asas 6 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Okey, 5 tolak 5 sifar. Kita kena letak asas 6. Selalu Okey, 5 tolak 5 sifar. Okey, sifar ni tak, okey, sekarang ni sifar tak boleh kan tolak 2 kan, kita kena pinjam. Okey, kita kena pinjam. Okey, sini tinggal 3.
Okey, sebab sekarang ni kan ini adalah kita guna asas 6. So maknanya, okey, kita kena letak 6 lah dekat sini. Okey. So 6 ni kan, okey. Kan sini sifar, kita kena pinjam lah kan? Kena pinjam. Okey, bila pinjam, maknanya dia tinggal berapa? Dia dah kurang sini jadi 5. Okey, bila pinjam, kita kena letak 6. Bukan 10 sebab tadi contoh tadi kalau dia asas 10 ini asas 6. Bila pinjam mak sini bermakna ikut asas dia. Letak 6. Okey, so 6 tolak 2 4. Okey, 5 tolak 3 2. Okey, ni 3. Okey, asas 6. Okey, jadi 4 sifar 5 asas 6. Tolak 3, 2, 5 asas 6 bersamaan 3, 2, 4 sifar asas 6. Okey, sebab dia ada dua kaedah. Okey, cikgu tunjukkan juga kaedah satu lagi. Okey, penukaran asas pula. Okey, so, kalau penukaran asas, okey, nilai dia punya nombor tadi yang pertama di 4 sifar-sifar 5 asas 6. Okey, kena tukar kepada asas 10 dulu. Okey, asas 10 sebab dia guna asas 6. So maknanya bermula daripada sini 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. So 4 darab 6 kuasa 3. Ini di dalam. Okey, dapat 8 dan 9 asas 10. Okey, nombor yang kedua 3, 2, 5 asas 6. Satu, dua, lima. 1, 2, 5 asas 10. Okey, dapat 1, 2, 5 asas 10. Okey, kemudian kamu kena tambah dua-dua ni. Okey, so 8, 6, 9 asas 10 tambah 1, 2, 5 asas 10. Okey, sini. Sekejap ya. Kalau 14 tolak 10 lah. Okey, dia okey. 9 tambah 4, 14 kan? Okey, 14 tu macam yang tadi. Okay, sebab dia asal 10, dia tolak 10. Tolak 10, dia kena tambah 1 ke atas. Okey. 6, 7 kan? 7 campur 2. Tambah 14, 6, 7, 8. Macam 14, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ditambah berapa? 7, 4, 4 ni. Sekejap 6, 7, 8, 9. 6, 7. 7, 4, 4. Okey, sekejap cikgu check sekejap. 9, ya? 4. Oh, ya tak ya. Cikgu tolak. Cikgu tak apa.
Nasib baik cerita kenapa lah ya mata cikgu ni. Ya Allah, dia tolak. Memang satu juga. Tolak Nasib baik ingat tak kamu. Okey, kita tolak. Sekejap. Dia tolak Alright. Okey. 8, 9, 10, asas 10. So, dia tolak dengan 1, 2, 5. 10. Asas 10 pula. Asas 6. Banyak sangat asas ni. Okey, asas 6. Tolak. Okey, tolak macam biasa lah. 9 tolak 5, 4. 6 tolak 2, 4. 8 tolak 7. Okey, dapatlah 7, 4, 4. Asas 10. Okey. Lepas tu 7, 4, 4 ni, buatlah kaedah pembahagian berulang. Okey, cikgu tak larat nak tunjuk sebab panjang sangat. Okey, tapi cikgu harap kamu dah boleh faham lah cara nak bahagi tu. Okey, dia bahagi tu maksudnya 7, 4, 4 tu bahagilah dengan asas dia berapa? Asas dia 6. Bahagi, lepas tu dapatlah bakinya berapa? Baca daripada atas ke bawah. Okey, sebab cara ni time consuming ya. Dia leceh. Banyak sangat step dia. Okey, so kita cikgu galakkan memang kita buat kaedah lazim kecuali kalau diminta untuk selesaikan guna penukaran asas, so kena tunjukkanlah jalan kerja. Okey, so kita kembalilah. Tadi okey, ni kaedah lazim ni kaedah lazim ya. Okey, so sekarang ni cikgu tunjuk satu contoh lagi. Nanti 2 contoh tu kamu cuba buat. Okey, B tu. Sekarang B ya. Okey, 6, 2, 4, 1. Okey, ni asas 7. Tolak 6, 1, 3, asas 7. Okey, dia syaratkan tambah dengan tolak ni dia mesti asas kena sama. Okey, setakat ni soalan semua latihan ni semua melibatkan asas yang sama Okey, so kita susun. Okey, sekarang ni satu daripada hujung ya, daripada hujung maknanya sebelah kanan. Okey, satu tak boleh tolak dengan 3, so kita kena pinjam daripada 4. Okey, pinjam 4 tinggal 3. Okey, sekarang ni dia guna asas 7 kan? Okey, so sekarang ni maknanya kita kena letak 7 kat sini. 7 tambah 1, 8. 8 tolak 3 dapat 5. So, 3 tolak 1, 2. Okey, 2 tak boleh tolak dengan 6. Pinjam. Okey, pinjam tinggal 5. Okey, bila pinjam, maksudnya kita nak kena pinjam tu, sebab sekarang ni tengok asas Okey, kena letak 7. Okey, 7 campur 2. 7 campur 2, 9. 9 tolak 6, 3, betul? 9 tolak 6, 3. Okey, 3. Okey, 3. Jadi 5. Ini jawapan dia. Okey, maka dia sama dengan 5, 3, 2, 5 asas 7. Okey. Okey, cuba. Sekarang ni cikgu nak untuk 2 latihan tu kamu cuba. C dengan D. Okey, C dulu. 5 minit. Okey. Okey, yang panduan Okey, soalan C adalah asas 8.
Okey, macam mana pelajar? Boleh dapat jawapannya? 2, 7, 3 asas 8. Okey, semak semak macam mana jawapan cara kerja dia. Okey, 3, 7, 2, 8. Oh, 3, 7, 8. Okay. 3, 7, 2 asas 8 tolak 7, 7 asas 8. Okey, daripada hujung, daripada kanan. Okey, 2 tak cukup nak tolak. 7, dia pinjam daripada 7 ni. Dia pinjam, so tinggal 6. Okey, pinjam maknanya sebab guna asas 8. So, 8 tambah 2, 10. 10 tolak 7, tinggal 3. Okey, 6 tak cukup nak tolak 7. Dia kena pinjam daripada 3. So, tinggal 2. Okey, okey, sekarang ni bila pindah, maksudnya dia nak pinjam, kena guna asas 8. Okey, so 8. Maksudnya sekarang ni 8 tambah 6 tau. 8 tambah 6, 14 tolak 7. Tinggal bakinya 7. So, 2. 2, 7, 3 asas 8. Okey, satu lagi. Okey, D 1, 8, 2, 7 asas 9. Okey, jadi sekarang ni asas 9 tolak 6, 5 asas 9. Okey, cikgu bagi masa. Okey, dapat jawapannya 1, 7, 5, 2 asas 9. Okey, 7 tolak 5, 2. 2 tak boleh tolak dengan 6, dia kena pinjam daripada 8 hingga 7. Okey, sebab guna asas 9. Okey, kita kena tulis 9 lah. 9 tambah sekarang 2. 11. 11 tolak 6 tinggal 5. So, jawapannya 1, 7, 5, 2 asas 9.
Okey, jadi inilah ya yang kamu perlu faham cara untuk selesaikan operasi tambah dengan tolak. Okey, jadi latihan hari ni, buka buku kerja. Okey, cuba tengok latihan yang berkaitan operasi tambah dengan tolak ni ya. Okey, kamu buat hari ni. So nanti kalau besok, kalau cikgu boleh habiskan bab ni lah sebab dia sekarang ni dah habis dah. Prinsip asas dia, apa yang perlu kamu faham. Lepas tu kita nak selesaikan sedikit soalan berkaitan penyelesaian masalah. Okey, so lepas ni cuba buat. Okey, nanti kita akan semak jawapan lah. Kalau sempat cikgu buat rakaman video, cikgu tunjuk hantar video. Besok kita boleh terus pergi ke soalan penyelesaian masalah. Okey, so sampai tu saja. Okey, dapat cikgu kongsikan. Nanti kita jumpa lagi besok insya-Allah. Okey, cuba buat latihan tu nanti.